Certainly kita telah membuat pendirian bahawa kita menolak TPPA ini kerana seperti yang telah dijelaskan oleh Perkhidmatan PAU, pada prinsipnya kita boleh menerima perjanjian perdagangan dan kita telah pun menandatangani beberapa perjanjian perdagangan sebelum ini. Tetapi perdagangan itu mestilah satu perdagangan yang bebas dan adil, khususnya untuk masyarakat perniagaan tempatan dan juga kedaulatan negara. Tetapi TPPA ini telah menimbulkan banyak isu dan keprihatinan, bukan sahaja di kalangan masyarakat tempatan, tetapi juga pakar-pakar ekonomi yang mempunyai hujah untuk kita menyemak semula kandungan perjanjian tersebut, dan ini tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Yang keduanya, kalau ditekankan soal perdagangan, kita harus melihat Kesatuan Negara-Negara Eropah merupakan the second biggest trading bloc kepada Malaysia selepas negara China. Mengapa Malaysia tidak memilih untuk meneruskan rundingan perdagangan dengan negara-negara Kesatuan Eropah, tetapi tergesa-gesa untuk memuktamadkan perjanjian dengan Washington DC? Sedangkan Kesatuan Negara-Negara Eropah merupakan rakan perniagaan yang terbesar, kedua terbesar selepas China, dan maknanya keutamaan Putrajaya itu diragui dan perlu diberikan perhatian. Walau bagaimanapun kita akan mengambil bahagian dalam perbahasan pada hari ini dan esok. Yang keduanya, saya juga agak terkejut dengan kenyataan Yang Berhormat Menteri seolah-olah cuba mengugut negeri-negeri termasuk Selangor dan Pulau Pinang untuk tidak menolak TPPA ini, kerana kalau kita tolak TPPA maka kita juga kena tutup Invest Selangor dan Invest Pinang. Ini satu hujah yang langsung tidak menasabah datang daripada seorang Menteri Kanan, kerana tanpa TPPA pun kita telah menikmati pelaburan yang cukup besar daripada banyak negara-negara luar. Kita ada pelabur daripada Amerika di sini, kita ada pelabur daripada Kanada, kita ada pelabur daripada Jepun, daripada China. Maknanya tidak perlu ada TPPA untuk mendapat pelaburan di Selangor. Dan sudah tentulah kita akan teruskan usaha ini kerana Selangor mempunyai kekuatan pelabur-pelabur asing FDI yang kuat, dan kita juga penyumbang utama kepada ekonomi negara. Kita menyumbang 25% kepada ekonomi Malaysia. Sudah tentulah kekuatan FDI ini menjadi keutamaan bagi kerajaan negeri Selangor, dan Invest Selangor memang main peranan yang cukup besar untuk menarik pelaburan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Okay? Kalau ikut pemerhatian Datuk Seri daripada pandangan Pakatan sendiri, apakah agaknya major concern yang menyebabkan Pakatan harus menolak, dari segi geopolitiknya ke, dari segi ekonominya ke? Ya, kesemuanya. Pertama dari segi kedaulatan negara itu sendiri, di mana perlindungan harus diberikan dalam keadaan yang terbuka. Hari ini kita mahu perdagangan yang dijalankan itu satu perdagangan yang adil dan kepada semua, dan pelabur-pelabur sama ada tempatan khususnya harus diberikan peluang untuk mempertahankan kedudukan perniagaan mereka. Yang keduanya, kita juga mahu melihat supaya konten ataupun kandungan perjanjian ini dapat menjamin kedudukan rakyat Malaysia yang rata-rata masih lagi berpendapatan sederhana dan rendah. Banyak perbincangan tentang kenaikan kos perubatan khususnya di kalangan mereka yang berpendapatan sederhana dan rendah, dan ini tidak diberikan jaminan oleh kerajaan bahawa perkara ini tidak akan berlaku. Maka ini antara perkara yang perlu disemak. Sebab itu bila diadakan rundingan sebelum ini, ianya mesti dibuat secara terbuka dan tidak dibuat secara sulit dan hanya pada saat-saat akhir untuk membentangkan di dalam parlimen. Bagi saya ini satu sandiwara semata-mata untuk menunjukkan keterbukaan kerajaan persekutuan, sedangkan kita diberi masa tempoh yang cukup singkat untuk membahaskan.
15 minit untuk membahaskan 6,000 muka surat. Satu perkara yang mustahil. Di Amerika Syarikat, mereka mengambil masa 90 hari. 90 hari untuk membicarakan dan membincangkan trade agreement ini. Kita 2 hari dan setiap ahli parlimen 15 minit ini tidak menasabah. Okey, terima kasih. Bila menteri tersebut akan diberi 2 tahun selepas itu untuk menilai semua. Rektifikasi itu. Ya, kita ingin jaminan itu. Sebab itu di permulaan tadi tidak ada jaminan yang diberikan oleh kerajaan. Sama ada ini hanya untuk mendapat kelulusan tanda tangan atau terus rektifikasi TPPA. Kita akan dengar penggulungan besok. Okey, terima kasih.